Antara sunnah yang paling besar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ni orang lelaki, untuk orang lelaki. Tadi kita berbual orang perempuan, ni kita sudah bahasa orang lelaki pula. Sunnahnya adalah solat jemaah. Kita bukan nak pinpoint ke apa ke, nak bukan. Ini kita nak muhasabah sama-sama. Okey, muhasabah sama-sama. Kita semua sama je. Ini satu sunnah yang sangat-sangat penting, melebihi kepentingan banyak benda-benda lain. Solat jemaah. Tak ada alasan untuk tak pergi solat jemaah. Melainkan kita kaum yang telah lemahkan agama kita. Tak ada alasan. Siapa sahaja yang mendengar azan, dia dengar azan, tak kira lah dia dengar azan suara muazzin tu kuat ke ataupun muazzin tu pakai speaker, masjid tu dia boleh sampai ke masjid. Tak ada alasan untuk tak pergi solat jemaah, melainkan dia malas. Ada dua masalah ni. Satu masalah, sebahagian orang dia tak pergi solat jemaah disebabkan dia tahu dia malas. Ini satu masalah. Sebab dia tahu dia malas, dia tak pergi. Dia kena, kalau kita dalam situasi ni, kita kena perbaiki diri kita. Kena. Mesti. Tak ada pilihan lain. Kena pergi juga solat jemaah. Sebelum kita cerita pasal apa sunnah lain kan, sunnah ni kena buat. Ada satu masalah lagi. Satu masalah lagi, sebahagian orang, dia rasa solat jemaah ni tak penting. Ini masalah yang lebih besar. Kalau tak buat, kerana kita rasa kita malas, tak apa. Bukan tak apa. Artinya step pertama tu okey lah. Step pertama kita iktiraf, yang ni benda penting, yang ni benda yang mesti buat, tapi aku malas. Step pertama betul. Step kedua dia tak buat. Dia langkah sebelah kaki lah, sebelah kaki dia duduk goyang-goyang, tak jalan. Tapi satu langkah pergi depan. Tapi yang lebih bermasalah, langkah tak mau langsung. Dia duk rasa yang dia buat tu betul. Ini tuan-tuan kita kena perbaiki. Saya bimbang. Sebab dalam masyarakat kita diajar ataupun kita didoktrin yang sembahyang jemaah ni satu pilihan. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Doktrin ni salah. Doktrin ni salah dan bercanggah dengan agama. Doktrin ni bercanggah dengan agama. Contoh kalau saya buat ayat begini kan. Siapa yang setiap kali waktu solat, dia kumpulkan keluarga dia, anak dia, isteri dia, semua solat on time dalam rumah. Perbuatan ini, tindakan ini adalah tindakan orang yang kurang agama. Kalau saya kata macam ni secara terbuka, apa orang akan kata? Kalau tiba-tiba kan saya pergi ceramah kat mana-mana, saya abang ni, siapa yang tiap-tiap kali waktu solat, dia kumpul anak dia kumpul bini dia paksa semua orang, dia solat dalam rumah jemaah, ini perbuatan orang yang kurang agama. Apa orang akan rasa? Orang kata apa ustaz ni duk merepek ni, benda bagus, betul tak? Orang bila dengar kalau kita kata macam tu, orang kata apa dia ni buat macam ni? Dia ni ustaz ke siapa? Memanglah kena macam tu. Kan? Orang akan fikir macam tu. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan betapa solat jemaah tu dianggap tak penting. Sampai masyarakat tak tahu. Orang tak tahu. Orang ingat apa? Orang ingat, tak apalah kalau kita kumpul anak, laki, bini dalam rumah solat, bagus dah tu. Tak betul. Berapa banyak orang perempuan kan, untuk adik-adik yang muda-muda ni, biasa orang duk cerita. Apa calon lelaki idaman? Satu, calon lelaki idaman, ramai orang akan jawab. Kalau orang yang biasa-biasa kan, saya tak kisah lah orang tu elok ke, kaya ke, tak kaya ke, elok ke, tak elok, tak apa. Yang penting dia boleh jadi imam untuk saya pun cukup dah. Betul tak? Orang akan kata macam tu kan, yang penting dia boleh jadi imam untuk saya pun cukup dah. Orang nak cari menantu sama juga. Saya nak cari menantu ni, menantu yang boleh buat jadi imam untuk anak saya pun cukup dah. Salah. Tak betul. Kita kahwin bukan nak cari imam. Tak perlu. Kahwin tu duduk dalam rumah bukan untuk orang tu jadi imam kepada bini ataupun anak-anak dia. Benda-benda begini, ucapan begini tersebar sebab terlalu jemaah dianggap terlalu ringan pada ramai orang. Dia anggap macam tak apa, nak pergi boleh, tak pergi pun tak apa. Ada orang dia buat jadual.
Sebahagian tokoh-tokoh agama dia ajak jadual. Yalah, kita tak payahlah pergi sembahyang jemaah sentiasa kat masjid. Ada hari kita pergi jemaah kat masjid, ada hari kita kumpulkan anak-anak, kita solat kat rumah jemaah. Tak betul. Tak ada agama macam tu. Kadang-kadang dia pun bagi alasan logik. Yalah, isteri kita pun nak juga solat jemaah. Tak payah. Tak payah. Agama tak ajar begitu. Masa musafir, nak sembahyang jemaah dengan isteri, boleh sembahyang jemaah dengan isteri. Tetapi solat lelaki ni, sunnah Nabi SAW yang paling besar adalah lelaki solatnya di masjid. Dia jangan pakai logik otak kita. Otak kita nanti kata apa? Kesian kita orang perempuan tak ada pahala. Kita pun nak luka juga lelaki duduk kat rumah sembahyang jemaah dengan kita. Yang tu otak kita, syarak tak ajak macam tu. Isteri-isteri Nabi SAW dan isteri-isteri para sahabat dan juga anak-anak perempuan mereka, mereka tak rasa bapak mereka jadi imam sebab bapak mereka sembahyang kat masjid. Mereka tak rasa. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, laqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam. Nabi kata, aku rasa macam aku nak buat something. Aku berkehendak supaya aku perintahkan orang menunaikan solat, memerintahkan solat, lalu didirikan solat. Aku teringin nak buat macam tu, Nabi kata. Aku nak supaya didirikan solat. Thumma ukhalifu ila manazil qaumin la yashhadun as-salah. Kemudian aku pergi satu rumah tak mai sembahyang yang duduk dekat rumah sendiri. Aku nak pergi ke rumah mereka satu persatu, wa uharriq alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah mereka. Apa maksud Nabi SAW? Maksudnya ini benda yang betul-betul penting. Nabi kata, aku ni nak panggil orang mai semayang sekali, pergi semayang ramai-ramai. Lepas tu aku keluar daripada masjid, aku pergi rumah seorang-seorang, aku nak pergi tengok siapa yang tak main, bakar rumah mereka. Kalau itu disebutkan oleh Nabi SAW, macam mana kita boleh kata, kalau kita buat jadual lah, hari ni kita semayang kat masjid, esok kita semayang dengan anak bini kat rumah pula? Tak betul. Maghrib dengan isyak kita semayang kat masjid, Zuhur dengan Asar kita semayang dengan anak bini kat rumah. Tak betul. Jadi tuan-tuan, bila kita cerita tentang sunnah kan, ini satu sunnah penting yang nasihat untuk diri saya dan kita sekalian, kita kena amalkan. Solat jemaah. Kadang-kadang mungkin susah, jadual kita macam-macam kita nak buat dan sebagainya, tapi kita kena tekan diri kita. Tekan. Kadang-kadang mungkin kita tertidur ataupun terlena, tak apalah, hari yang tertidur tu kira okey lah. Hari yang tak tidur tu, solat jemaah. Ada hari kita penat, ada hari subuh kita bangun lambat, tapi hari yang tak bangun lambat, solat jemaah. Kita tak boleh bagi alasan. Kita tak boleh bagi alasan kata, tak larat lah, saya sentiasa subuh ni kena bangkit lambat juga. Sedangkan subuh winter dengan subuh summer tak sama. Ketika subuh summer yang awal, winter awal ke subuh summer awal? Ketika subuh summer yang awal tu, kita boleh bangun awal. Kita boleh bangun awal. Tapi alang-alang winter dah lambat ni, kita nak bangun lagi lambat. Lepas tu kita bagi alasan, saya tak boleh lah nak bangun awal. Bukan bang, hang boleh. Masa sama subuh habis pukul 4.40, hang bangun pukul 4.40. Lah ni masa winter, semayang subuh pukul 5 dekat masjid. Hang kata, saya tak boleh lah bangkit awal, saya nanti mengantuk. Apa hang mengantuk apa? Tak ada alasan. Ini sunnah yang kena buat. Kalau tak buat juga, kita masih orang Islam lah. Orang yang solat 5 waktu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada dia. Dia dah solat 5 waktu. Sebagai Muslim, dia telah sempurnakan tanggungjawab asasi dia. Tapi kalau cerita pasal sunnah, benda-benda yang selain daripada kewajipan, ini yang paling utama. Ini kena jadi prioriti semua orang. Jadi, lepas ni kena tukar konsep ni, kena bagi faham. Anak-anak, budak-budak perempuan nak cari laki, kamu bukan nak cari imam. Tak payah nak cari imam. Nak cari imam, pergi menikah dengan imam betul-betul. Kalau nak imam, pergi menikah dengan imam tu. Tapi imam kena jadi bini kedua, ketiga lah. Itu masalah imam-imam ni. Kalau nak cari imam, imam kat masjid. Dekat rumah bukan untuk dicari imam.
Dan tuan-tuan, kita cuba sedaya upaya untuk hidupkan sunnah ini. Hidupkan sunnah ini. Anak-anak yang dah mumayyiz ataupun dah balik, ada mumayyiz lah, dah boleh faham, tak kacau orang, bawa mereka ke masjid supaya mereka tahu yang waktu solat ni kena ada di masjid. Orang perempuan sama juga, dia kena abak kat laki dia, kena peringat laki dia, kena peringat anak dia untuk solat di masjid. Kalau tak boleh juga, dan memang jadi budaya dia tak boleh nak pergi masjid, dia rasa macam satu tekanan yang berat, tak mampu terus. Jangan jadikan anak-anak kita macam kita juga. Kalau kita tak mampu betul, nak kena sembahyang kat rumah juga, suruh anak pergi masjid. Anak suruh pergi masjid. Sebab saya tahu ramai juga orang yang Allah Ta'ala uji. Saya jumpa beberapa orang perempuan yang Allah Ta'ala uji. Dia bagus, agama dia bagus. Dia solat, dia puasa, dia baca Quran. Tapi laki dia tak mau sembahyang. Ada orang yang Allah Ta'ala uji. Keluarga dia macam tu. Mungkin dua-dua sama, lepas tu isteri dia nak bertaubat jadi baik. Tapi laki dia tak mau buat kerja-kerja bagus. Kerja-kerja agama tak mau. Tapi dia bagus. Jadi, kalau orang yang dalam situasi begini, suruh anak-anak lakukan kebaikan. Sunnah ni jangan tinggal. Kalau kita pun sama. Kalau kita pun, kita boleh setakat solat je. Tapi tak mampu nak pergi jemaah. Tak ada alasan dah. Memang kita malas, tak mampu. Untuk anak-anak ni tuan-tuan, kita kena ubah. Suruh mereka pergi ke masjid. Suruh mereka solat jemaah. Jadi bila kita cerita tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan, saya tahu ini benda yang paling basic yang orang semua dah tahu dah, tapi itulah yang saya nak tekankan. Solat, kita cuba sedaya upaya untuk dalam jemaah. Kita buat sedaya upaya sampai satu tahap tu, kalau kita tak pergi masjid ni, ada benda tak kena. Kita kena buat sampai jadi macam tu. Sebab kehidupan Nabi SAW dan para sahabat begitu. Macam mana Nabi tahu sahabat ni tak sihat ke apa ke? Dengan cara tak nampak dia kat masjid. Bila tak nampak kat masjid, ketika itu orang akan tanya, apa kena dia ni, tak sihat ke? Sebab dia tak pergi ke masjid hari tu. Zaman Nabi orang tak travel sesuka hati. Nak travel minta izin dengan Nabi SAW. Pergi perang, Nabi hantar pergi dakwah ataupun pergi meniaga, musim perniagaan, mereka travel. Tapi saja-saja duduk, tak ada perjalanan yang tiba-tiba, tak berlaku. Jadi orang kenal semua cara nampak di masjid. Nampak daripada di masjid. Jadi itu juga kita kena jadikan kita. Sekurang-kurangnya karya kita, tempat kita tinggal itu tuan-tuan, orang masjid kena kenal kita. Orang masjid kena kenal kita. Tak mau sembang dengan orang kita kalau jenis pemalu. Tak mau sembang dengan orang, tak apa. Tak mau sembang, tak apa. Pergi ke masjid. Tak suka masjid tu. Ada orang kata di Malaysia tak suka masjid. Lepas tu tak suka masjid. Imam tu nanti buat macam-macam. Dia berarti baca sebelum solat, dia ada bacaan. Lepas semayang dia nanti ada upacara beramai-ramai. Dia tak selesa. Hang selesa ke, hang tak selesa ke, hang punya pasal, pergi juga masjid. Kalau hang tak suka apa imam tu buat sebelum, hang tak payah join. Kalau hang suka lepas semayang semua orang duduk seorang-seorang zikir, tak bising, lepas semayang hang keluar pergi duduk seorang-seorang zikir. Tapi jemaah kena pergi juga. Tak kira hang pegang pun. Selagi mana imam tu muslim lah. Dan juga selagi mana imam tu bukan berada di atas kesesatan. Beza pandangan, beza mazhab sikit ni, kena pergi juga. Ada alasan untuk orang tak pergi. Dan yang kedua, antara sunnah Nabi SAW juga, bila kita pergi jemaah ni, saf yang depan lah. Ini penting, saf yang depan. Nabi SAW sebut, kalau kamu tahu fadilat yang berada pada saf di depan, kamu akan datang berebut-rebut untuk sampai ke saf yang depan. Ini penting. Ada orang dia malu. Dia malu nak duduk depan. Segan nak duduk depan. Peringkat malu ni macam-macam. Ada orang dia malu nak jadi imam. Ada orang dia malu nak duduk belakang imam. Ada orang nak duduk saf depan pun dia malu. Dia malu. Segan lah aku. Tak cukup agama aku duduk saf belakang sudahlah. Tak apa. Cuba sedaya upaya dekatkan ke depan kan. Bagi setakat hilang malu tu, pergi ke depan. Ada orang mungkin dia jarang pergi masjid, tiba-tiba baru nak pergi. Segan lah takkan tiba-tiba pergi nak duduk depan terus. Yang penting cuba dapatkan saf yang depan. Solat ni dia bukan macam kita pergi kelas. Kita pergi kelas, kita suka duduk belakang. Kan kalau orang lelaki ni pergi kelas, kita akan isi belakang dulu. Siapa main lambat, dia kena main depan. Malu lah, dia masuk last sekali, saf belakang dah penuh dah. Dia kena main depan, duduk. Ini orang lelaki lah biasa. Sebab orang lelaki yang penting ilmu.
Untuk mengampu cikgu, itu bukan kepentingan. Kita tak mengampu cikgu. Kita duduk belakang sekali, kita belajar, kita keluar. Tapi orang perempuan lain, dia pasti duduk, dia pasti jaga, dia pasti betul-betul bagi perhatian. Tapi cikgu nampak muka dia. Kita tak. Cikgu tak nampak cikgu punya pasal. Dia main duduk belakang ujung sekali. Habis dia belah. Siapa yang main lambat? Dia, alamak, aku main last, kena jalan, langkah semua orang. Main duduk depan. Solat, tak boleh buat begitu. Solat bukan macam itu. Solat siapa main dulu, dia berdiri di depan. Siapa main lambat, dia duduk di belakang. Kita tak boleh menyusahkan orang dalam solat. Isi sah belakang penuh sampai ke pintu. Depan kosong. Siapa pun tak mau main. Ini salah. Kuliah macam ni tak apalah. Siapa main lambat, main masuk duduk depan. Tempat belakang tu kita cop siap. Itu tak apa. Tapi dalam solat tak boleh buat begitu. Okay? Ini sunnah yang penting tentang solat berjemaah.